Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor sempat meluangkan masa bertemu delegasi asing yang hadir pada sidang kemuncak ekonomi dan perniagaan antarabangsa Sabah SIBES di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC, Kota Kinabalu hari ini. Pelbagai topik yang ada kepentingan bersama selain kerjasama berpotensi dibincangkan, khususnya berkaitan pelaburan yang boleh diterokai di Sabah. Haji Ji sebelum itu merasmikan SIBES yang antara lain memberi pendedahan kepada peserta persidangan dari pelbagai negara mengenai peluang pelaburan dan perniagaan di Sabah. Sementara itu, tiada kes dilaporkan berhubung syarat wajib beli barang lain bagi mendapatkan minyak masak paket di negeri ini, kata Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah Datuk Insinyur Syahelmi Yahya. Katanya setakat ini pembelian minyak masak bersubsidi itu dihadkan untuk 2 paket saja bagi setiap pembelian, namun tidak melibatkan syarat lain untuk mendapatkan barang bersubsidi itu. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas sama ada pernah menerima aduan atau kejadian seumpama itu di negeri ini. Sebelum ini terdapat laporan akhbar memaklumkan bahawa ada premis meletakkan syarat pelik dengan mewajibkan pembelian gula untuk membeli 1 paket minyak masak, dan perkara itu dipercayai berlaku di beberapa daerah di sebuah negeri di Semenanjung. Diminta mengulas lanjut, beliau turut memaklumkan bekalan barangan keperluan termasuk bawang dan minyak masak sentiasa dipantau dari masa ke masa, terutama menjelang musim perayaan Tahun Baru Cina pada Februari depan. Manakala sebuah surau jenis separuh kekal musnah terbakar dalam kejadian di Kampung Sapat Papar awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 1 pagi itu, surau berkeluasan 222 meter persegi berkenaan musnah hampir 90%. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 1.27 pagi. Katanya susulan laporan itu sepasukan 9 anggota dan pegawai bersama jentera dikerah ke lokasi kejadian. Katanya setibanya di lokasi kejadian, api didapati sedang marak dan operasi memadam kebakaran segera dilakukan bagi mengawal daripada terus merebak ke kawasan berhampiran. Tindakan operasi pemadaman dijalankan menggunakan 1 aliran dengan 2 pancutan sepanjang 100 meter. Menurutnya api hanya berjaya dikawal daripada terus merebak pada jam 1.48 pagi dan seterusnya kerja-kerja pemadaman punca-punca api diteruskan. Tambahnya lagi tiada mangsa cedera atau kemalangan jiwa dilaporkan dan operasi tamat sepenuhnya pada jam 3.22 pagi. Bahagian forensik JPPM akan menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti punca kebakaran dan jumlah kerugian dalam insiden kebakaran ini. Berita seterusnya, operasi mencari kanak-kanak yang dikuatiri lemas di sungai di sebuah ladang di Beluran berhasil apabila mangsa ditemui lemas lepas 2 hari pencarian. Mangsa Muhammad Ridwan Supriyanto Muhammad Aidil yang disedari hilang Sabtu lalu ditemui jam 9.50 pagi tadi. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berkata pasukan operasi berjaya menemui mangsa kira-kira 1 km daripada lokasi mangsa dilaporkan hilang. Katanya mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Dalam kejadian Sabtu lalu, mangsa dilaporkan hilang selepas dipercayai tergelincir ketika aktiviti mandi di sungai berkenaan bersama kanak-kanak lain. Ahli keluarga mangsa kemudiannya dilaporkan menemui selipar mangsa sebelum membuat laporan kehilangannya. Sepanjang operasi pencarian, pasukan bomba menggunakan pelbagai kaedah termasuk penggunaan khidmat anjing pengesan dari unit K9 di sekitar Sungai Terbabit.
Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami di mana Sabah kembali mencatat jangkitan COVID-19 di bawah 200 kes dengan penyusutan 50 kes berbanding semalam kepada 163 kes hari ini. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata jumlah kes baharu turun di kebanyakan daerah dengan 16 daerah mencatat kes satu angka. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.